Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini adalah bahagian yang kedua dari siri ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah Matematik KSSM tingkatan 4 bab 6. Pada kali ini kita akan pergi kepada standard pembelajaran 6.1.2 iaitu membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Bagi standard pembelajaran ini, dia berada pada buku teks muka surat 158. Jadi sebelum itu kita pergi kepada apa itu konjektor. Konjektor ialah pandangan atau pendapat yang tidak dibuktikan tetapi dipercayai ianya adalah benar. Jadi kita nak menentusahkan konjektor ini tentang titik yang berada pada rantau ketaksamaan. Jadi kita pergi imbas kembali. Sebelum ini awak ada belajar bagaimana hendak mewakilkan ketaksamaan pada suatu garis nombor seperti ini. Okey, macam mana? Kita imbas kembali, kita buat satu garis nombor, kita buat nilai-nilai dia dan lebih kecil atau sama dengan dia adalah bulat yang padu, solid, tak ada itu. Dan ini adalah had laju yang dibenarkan antara 0 sehingga 80 km sejam. Ini apa yang awak belajar semasa tingkatan 1. Okey, selain itu, suatu ketaksamaan juga boleh diwakilkan pada satah kates dengan melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan tersebut seperti rajah di sebelah. Jadi kita ada satah kates, dia ada paksi X, paksi Y lebih kecil atau sama dengan 80. Jadi 80 dan kawasan berlorek hijau ini adalah kawasan ketaksamaan yang memuaskan ketaksamaan X lebih kecil atau kurang daripada 80. Ini semua yang warna hijau. Okey, bagi ketaksamaan pada satah kates, garis padu digunakan bagi ketaksamaan lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Ini kita tengok. Ini garis padu, garis lurus padu. Okey, garis putus-putus digunakan bagi ketaksamaan yang mewakili simbol lebih besar atau lebih kecil. Ini garis putus-putus. Ini putus-putus. Kalau simbol lebih kecil atau lebih besar sahaja, kita guna garis putus-putus. Kalau ada tanda bawah sini satu calit simbol sama ini, kita guna garis padu, garis yang solid. Okey, selain itu kita imbas kembali garis lurus tingkatan 3. Abaikan muka surat ini tak ada. Ini imbas kembali garis lurus tingkatan 3. Bentuk am bagi garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M itu ialah kecerunan dan C itu ialah pintasan Y. Y sama dengan MX tambah C, M kecerunan, C adalah pintasan Y. Jadi kita tengok rajah menunjukkan jenis rantau yang terhasil pada satah kates apabila suatu garis lurus dilukis. Ini gambar yang pertama, saya zoom. Okey, apabila satu garis lurus dilukis, Y sama dengan MX tambah C, dia akan membahagikan dua rantau. Rantau atas dan juga rantau bawah. Rantau atas dia duduk di atas garis, rantau bawah dia duduk di bawah garis. Rantau atas ini mewakili ketaksamaan Y sama dengan Y lebih besar sama dengan MX tambah C, besar. Rantau bawah lebih kecil.
Okey, sama juga yang ini. Yang ini apabila M dia negatif. Ni apabila M dia negatif, garis dia akan turun. Sama juga rantau atas berada di atas garis, rantau bawah di bawah garis. Rantau atas lebih besar, rantau bawah lebih kecil. Okey, bagi gambar yang ketiga, ini Y sama dengan C. Sebab apa dia sama dengan C? C ini adalah pintasan Y. Apa-apa nilai di sini adalah mewakili pintasan Y. Sebab dia memintas spasi Y. Ini garis melintang. Okey, rantau atas di atas garis, rantau bawah di bawah garis. Jadi ketaksamaan dia Y lebih besar pada C, rantau bawah lebih kecil. Okey. Dan kita ada satu lagi apabila ini garis melintang. Garis melintang persamaan dia adalah X sama dengan K. Di mana K ni kita panggil dia pintasan X. Apa-apa nilai K di sini mewakili nilai K. Kalau sini kita tengok 2, kalau K 2, X sama dengan 2. Jadi rantau kanan warna hijau adalah rantau kanan. Yang belah kiri adalah rantau kiri pada garis ini. Di sini pun adalah rantau kiri, di sini pun adalah rantau kanan. Yang warna hijau semua ini kita panggil rantau kanan, warna biru rantau kiri. Rantau kanan mewakili lebih besar, rantau kiri mewakili lebih kecil. Okey, kita tengok contoh yang ketiga pada buku teks muka surat 159. Lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6 untuk negatif 1 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 5. Plotkan titik 2, 6, 1, 4, 4 negatif 2, 1 negatif 1, 5 negatif 1 dan negatif 1, 2. Tentukan sama ada titik-titik yang diplot memenuhi Y sama dengan negatif 2X tambah 6 ataupun Y lebih besar dari negatif 2X tambah 6 ataupun Y lebih kecil negatif 2X tambah 6. Jadi kita tengok penyelesaian dia. Ada beberapa langkah yang perlu kita ikut. Langkah yang pertama kita kena buat jadual nilai. Okey, ini X, Y, negatif 1, 5. Apa-apa nombor pun boleh. Saya ambil je di sini negatif 1, 5. Jadi senang. Jadi apabila X negatif 1, Y sama dengan negatif 2, darab 1 tambah 6 sama dengan 8. Jadi sini Y sama dengan 8. Apabila X sama dengan 5, sama juga Y sama dengan negatif 4. Okey. Apabila kita dah dapat jadual nilai, kita plotkan titik negatif 1, 8. Jadi negatif 1, 8. Plotkan. 5 negatif 4. 5 negatif 4 di sini. Seterusnya ambil pembaris dan gariskan dia. Kita ada satu garis lurus. Jadi yang belah atas ini adalah rantau atas. Yang warna kemerahan pink ini adalah rantau bawah. Dan garis ini adalah garis Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Rantau atas lebih besar, rantau bawah lebih kecil. Jadi seterusnya kita plotkan titik 2, 6. Jadi 2, 6 di sini. 1, 4. 1, 4. 4 negatif 2. Sini. 4 negatif 2. 1 negatif 1. 1 negatif 1. 5 negatif 1. Dan akhir sekali negatif 1, 2. Jadi kita boleh tengok titik-titik itu berada pada rantau yang berbeza. Okey, jadi kesimpulan dia, titik 1442 yang ini 1442 dia berada pada garis ini Dia ada pada garis. Jadi dia memuaskan persamaan
Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Tengok titik 26 dan 51. 26, 51 dia berada pada rantau atas. Rantau atas lebih besar. Dia memuaskan ketaksamaan. Kalau persamaan dia ada simbol sama dengan, ketaksamaan dia ada simbol yang 4 tadi. Dan akhir sekali, titik negatif 1, 2 dan 1 negatif 1 memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil daripada negatif 2X tambah 6. Sebab dia duduk di bawah. Jadi dia lebih kecil. Okey, kita pergi pada contoh 4A pada buku teks muka surat 160. Diberi persamaan linear Y sama dengan 4X tambah 3. Tanpa melukis graf, garis lurus, tentukan sama ada titik-titik berikut memuaskan ketiga persamaan atau ketaksamaan berikut. Jadi penyelesaian dia, kita buat A dahulu. Negatif 1, 5. Tadi sebelum ini kita buat graf. Sekarang kita tak lukis graf pun kita boleh tentukan. Dan negatif 1, 5. Negatif 1 ni adalah koordinat X. 5 itu adalah koordinat Y. Jadi kita buat jadual. Satu belah kiri, satu belah kanan. Maksudnya Y belah kiri, belah kanan 4X tambah 3. Y adalah 5, jadi belah kanan 4 darab negatif 1 tambah 3 sama dengan 1. Di mana 5 ini adalah lebih besar daripada 1. Jadi apabila dia lebih besar, dia memuaskan ketaksamaan Y lebih besar 4X tambah 3. Itu sahaja cara dia. B pun sama. 2 negatif 4. Jadi satu koordinat X, satu koordinat Y. Buat jadual. Gantikan nilai negatif 4 lebih kecil daripada 11. Jadi dia memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil daripada 4X tambah 3. Kita pergi contoh 4C bagi titik negatif 2, negatif 5. Jadi negatif 2 mewakili koordinat X, negatif 5 koordinat Y. Sama buat jadual kiri dan kanan. Gantikan nilai, kita dapat di sini negatif 5 dan juga negatif 5. Maksudnya dia adalah sama. Apabila dia sama, dia memuaskan persamaan. Y sama dengan 4X tambah 3. Dan akhir sekali contoh D 316. Sama jadual kiri kanan. Gantikan 16 lebih besar daripada 5. Jadi 316 memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada 4X tambah 3. Jadi sekian dahulu bagi bahagian yang kedua. Terima kasih. Jika laju, awak boleh ulang balik video ini supaya awak boleh ulang banyak-banyak kali supaya awak lebih faham. Dan jangan lupa subscribe Sefakri Maths. Terima kasih.